Semestinya anda masih lagi mendengarkan Ayu Radio OUM Rentasi Minda anda di laman web kami airadio.oum.edu.my dan anda boleh lihat web streaming di laman web kami, melihat apa yang berlaku di konti sekarang ini. Dan pastinya bersama dengan Fatin sehingga jam 11 pagi nanti dalam segmen ini Sirah Nabawiyah dan Akhlak. Dan semestinya untuk anda yang baru saja mendengarkan Ayu Radio, kita dalam segmen ini menggunakan modul ini ABST 1103 Sirah Nabawiyah dan Akhlak daripada Fakulti Sains Sosial Gunaan. Dan tetamu Fatin pun daripada fakulti ini juga, iaitu Timbalan Dekannya Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Ahmad. Dan kita hari ini berkongsi dengan anda berkenaan dengan tajuk Nabi Muhammad sebagai seorang usahawan. Kita nak ambil mana-mana yang boleh dijadikan contoh Ustaz pada hari ini tentang mereka-mereka sebagai usahawan di luar sana, mungkin boleh mengambil contoh-contoh yang terbaik daripada Nabi kita. Okey Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan kita prinsip-prinsip Islam dalam diri usahawan. Apakah prinsip-prinsip yang perlu ada dalam diri seorang usahawan tu? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Jadi kita bincang tentang tanggungjawab kan. Jadi usahawan tu dia ada 3 tanggungjawab, kepada Allah, kepada diri dan kepada masyarakat. Bila dia buat 3 ni, maka dia telah melakukan satu ibadat yang besar. Untung dapat, pahala dapat. Itu kita kan ibadat. Sekarang nak jadi usahawan Islam ni, dia kena ikutlah prinsip-prinsipnya tertentu. Kalau tidak, dia jadi usahawan tapi tidak Islam lah. Walaupun dia orang Islam. Jadi antara prinsipnya yang pertama jujur. Jujur apa? Jujur dengan amanah ni lebih kurang maksud dia. Arab kata amanah, orang Melayu kata jujur. Jadi apa yang dilakukan tu benda yang betul. Kita menjaga benda tu elok. Kata elok, tak elok lah. Jangan benda tak elok kata elok. Itu tak jujur nama dia. Jadi ini merupakan satu prinsip yang penting. Dalam apa hal hidup kita ni mesti kena ada jujur. Suami isteri kena jujur. Kalau tak jujur, rumah tangga pecah. Guru dengan murid kena ada jujur. Kalau tak jujur, ilmu tak masuk. Ya, majikan dengan pekerja kena ada jujur. Kalau pekerja tak jujur, maka pendapatannya haram. Kerja tak jadi. Begitulah, jujur ni sifat yang paling penting pada hidup kita manusia. Kita sama-sama manusia dan kita dengan Allah Ta'ala. Kalau kita hidup dengan Allah Ta'ala, kita tak jujur, Allah berikan hidup kepada kita, bagi akal, bagi nafas boleh menyawa, bagi kesihatan. Tapi kita tak jujur, kita rosakkan kesihatan kita dengan makan benda-benda yang lain, kita yang susah. Jadi dalam usahawan, dalam perniagaan dan sebagainya, jujur itu menjaminkan kita ada hubungan dengan orang sekarang kata klien, kan. Jadi kalau penjual tu jujur, jual barang yang baik, orang akan datang bila lalu. Kalau dia jual barang yang tak baik, sekali itu saja. Kemudian janji mesti tepati. Sebab menepati janji ini satu sifat yang baik bagi orang Islam. Orang yang tak tepat janji ini dikatakan munafik. Munafik lalu berjanji tak betul. Yalah. Jadi kita mungkir janji. Jadi kita kena jaga, kita sebagai orang Islam, kalau kita janji mesti tepat. Janji hari Selasa lah, hari Khamis lah, pukul 9 lah. Jaga hari Selasa, Rabu tak jumpa sebagainya. Itu janji tak betul. Janji tak betul ni ada 2-3 sebab. Antara sebab yang penting, dia tak dapat menunaikan apa yang dijanjikan. Yang telah dijanjikan. Dia kata lah besok lah. Itu tak betul lah. Jadi kalau kita sebagai seorang usahawan, kalau kita janji tak betul, orang akan lari dari kita. Kalau kita menjaga, orang tak akan beli kita lagi. Ini menyebabkan rosaklah hubungan kita dengan klien dan kita punya nama pun jatuh. Reputasi kita sebagai seorang usahawan pun menurun. Menurun, orang tak percaya. Kemudian kita kena ikhlas. Ikhlas ni banyak maksudnya. Ikhlas dalam konteks Islam ni, semua yang kita buat tu kita kena ingat kerana Allah. Macam mana pula nak menjaga kerana Allah? Menjaga nak pun untung lah. Untuk diri sendirilah. Pada zahirnya macam tu. Tapi orang Islam tak boleh kata macam tu. Orang Islam kata, aku menjaga ni kerana Allah, maknanya aku melakukan sesuatu untuk mendapat rezeki yang halal. Itu nama dia kerana Allah. Bila kita ingat niat macam tu, kita niat tu kena betul. Dan pendapatan kita semuanya jadi baik. Dan aktiviti perniagaan kita tu dipanggil ibadat. Semuanya ibadat. Kita bagi barang ke orang ibadat, kita terima duit orang yang ibadat, kita dapat pahala, orang dapat pahala. Sebab niat kita betul. Niat nak tolong orang lain. Macam kita bincang tadi, kita ada barang ni orang perlu, kita sampaikan keperluan orang lain. Kita dapat duit, orang bayar harga. Maknanya kita bukan nak menjaga, nak ambil duit, tapi niat kita nak tolong orang.
Jadi kita tolong orang tolong kita. Dua-dua dapat pahala, dua-dua dapat keuntungan. Islam macam tu. Kalau tidak itu kita menjaga, kita dapat duit banyak, pahala tak ada. Hidup kita ni di dunia ni untuk mencari pahala supaya kita senang di akhirat. Pahala ni bukan sembahyang saja, bukan pergi haji saja. Semua gerak geri kita pahala. Kita pergi bekerja setiap hari pun ibadat. Kita bermain, berjoging, apa semua pun semuanya ibadat. Kalau kita faham konsep Islam. Jadi kalau tak faham konsep Islam, sembahyang pun tak dapat pahala. Itu maknanya kita kena faham betul-betul konsep ini. Jadi hidup kita semuanya ibadat. Jadi ikhlas itu ibadat dalaman. Di luar ni kita buat itu, buat ni. Hati itu ibadat dalaman. Maknanya kita buat kerana apa? Itu dia katakan ikhlas. Kita sembahyang kerana apa? Kalau kerana manusia, sembahyang tu sah pun tak dapat pahala. Sembahyang tu kerana Allah Ta'ala. Masa kita niat, kita kata aku sembahyang 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kita niat macam tu. Tetapi yang menggerak kita sembahyang tu pasal apa? Orang ramai tengok aku ni, aku tak sembahyang, macam mana? Aku pun sembahyang. Itu dia sembahyang kerana orang. Kerana orang di sekeliling dia. Dia bukan kerana Allah Ta'ala, walaupun dia niat kerana Allah Ta'ala, tapi ingat yang pertama tu kena orang. Itu namanya tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas, tak dapat pahala apa-apa lah. Termasuk dalam urusan perniagaan, urusan apa semua ni, sebagai seorang usahawan, tak kalah apa bidangnya, ikhlas tu mesti ada. Yang pertama nak tolong orang lain, nak menyampaikan hajat orang lain. Yang ketiganya dia menunaikan perintah Allah Ta'ala supaya masyarakat semuanya maju. Itu dia katakan ikhlas. Kemudian sabar. Ya, dalam perniagaan ni perlu banyak kesabaran yang tinggi. Sebab dah ada turun naik Ustaz. Ada musim ni kita untung, ada musim ni kita rugi. Kan? Kemudian orang ramai pula bercakap bukan boleh tentu. Ada orang kata sedap, ada orang kata tak sedap. Ada orang kata ni baik ni barang ni, ada yang kata tak setuju pula. Manusia dia banyak ragam. Jadi 10 orang puji, 5 orang tak puji, 3 orang lagi bukan tak puji, dia kata lagi pula. Kalau tak sabar, bergaduh. Kalau tak sabar, habislah. Kita yang tutup. Tutup kedai lah kata orang. Jadi sabar tu mesti ada. Kemudian sabar juga maksudnya nak meneruskan, nak menjaga reputasi kita tu. Dalam keadaan tertentu, kadang-kadang satu masa tu kita menghadapi masalah. Kalau macam ni, berhentilah tak bekerja lah. Tu tak berputus asa lah pula. Jadi kita bersabar, tunggu. Masa dia macam ni, dia berubah, dia berputar kan. Ini orang menjaga, dia faham lah. Kemudian adil. Adil ni apa? Meletakkan sesuatu di tempatnya tempatnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya yang betul. Itu nama adil lah Islam. Bukan adil macam macam main bola yang tak beras sebelah. Tak. Ini maknanya adil tu meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Benda ni kena buat macam ni lah. Benda ni kena buat macam ni lah. Tak boleh beralih. Kalau beralih itu maknanya tidak adil. Jadi orang yang katalah, kita tahu Islam ni dia wajib solat. Orang yang tak tunaikan solat, dia tak adil. Tak adil pada diri, tak adil pada Allah. Tak adil tu maknanya dia zalim. Dia. Itu nama adil. Kemudian orang usahawan ni dia kena kreatif. Maksud kreatif, kalau macam ni tak boleh, kena macam ni. Tak boleh kena macam ni. Semua dah baik tapi nak bagi lebih baik lagi. Nak bagi orang tengok nampak lawa lagi, perlu elok lagi. Perlu ada idea-idea yang kreatif. Yang lain daripada yang lain ni. Sebab tu orang ni memang orang kreatif yang boleh menjaga, orang tak kreatif tak boleh. Ya, kreatif dalam bidang tu lah. Guru kreatif juga. Yalah. Kreatif dalam macam mana nak buat kelas tu jadi menarik, jadi tak boring pembelajaran dia diterima oleh semua murid. Itu pun kreatif. Kreatif dalam bidang dia. Orang yang bekerja macam kita kerja di pejabat, kat konti ni, kerja konti ni, kena kreatif juga. Cakap pakaian, kalau orang nak ambil gambar macam ni, semua kreatif. Jadi ada semua bidang kena ada kreatif. Jadi kreativiti ni bergantunglah kepada orang tu dengan dengan keadaan yang dia akan hadapi. Setiap orang sebenarnya ada nilai-nilai kreatif ke dalam diri. Sebab kreatif itu menolong dalam menghidupkan kerja kita. Kemudian kita kena yakin dengan Allah Ta'ala. Kalau kita buat sesuatu, yakin Allah akan tolong. Asalkan kita betul berusaha, usaha, jadi Allah akan tolonglah. Kadang-kadang ada masa nak menjaga ni, pada peringkat awal tu tak untung-untung. Yakinlah satu masa dia akan datang lah. Tu dia kena yakin. Orang sekarang kata optimistik, optimis, bersikap positif. Akan boleh, mesti boleh. Jadi dalam Islam kita kata dia ni
yakin dengan Allah Ta'ala. Allah tentu akan tolong. Itu. Baik, betul Allah tolong. Apa kita nak dapat, kita nak jaga untung, nak kelahi banyak dapat, semua dapat. Apa dapat? Kena ada ilmu. Kena syukur. Apa yang kita nak dah dapat, kita kenalah bersyukur. Ya Alhamdulillah, aku menjaga untung, aku buat kerja ni orang tolong, aku susah ada orang tolong, urusan aku dengan sangat mudah, urusan ni semua mudah. Jadi bersyukur kepada Allah Ta'ala. Yang bagi mudah tu ialah Allah Ta'ala. Jadi semua ni dapat pahala. Sebab apa? Sebab kita ingat kepada Allah awal-awal lagi. Jadi nak mendudukkan semua ni, yang paling penting sekali dia kena ada ilmu. Ilmu dalam Islam ni ada banyak macam. Yang pertama ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain ni dalam masyarakat Melayu khasnya banyak yang tak tepat fahaman dia. Kalau kita tanya orang Melayu di Malaysia ni, fardu ain tu apa? Tahu sembahyang, puasa, fardu ain lah. Sebenarnya itu bukan fardu ain. Itu asas fardu ain. Sebab tu di sekolah ada PAFA. Penilaian asas fardu ain. Jadi yang dinilai itu ialah tentang sembahyang, tentang puasa, tentang wuduknya, bacaan-bacaan dalam solat. Itu nama dia asas fardu ain. Fardu ain ni lebih lagi. Contohnya kita nak bekerja. Apa yang kita kena tahu tentang ilmu pekerjaan? Ilmu tu fardu ain. Fardu ain. Itu nama fardu ain. Jadi maknanya kena ada ilmu. Ilmu ni kita panggil ilmu bidang. Kalau saya nak jadi guru, selain daripada ilmu yang kena ada SPM dan sebagainya, ilmu perguruan tu kena ada. Tu dipanggil ilmu bidang. Jadi saya sebagai guru, saya kena ada tahu ilmu perguruan. Ilmu tentang pedagoginya, psikologinya, andragoginya, macam-macam goji lagi tak tahulah. Kena ada ilmu tu. Kemudian saya bidang apa? Saya bidang geografi. Saya kena bijak betul geografi. Saya bidang apa? Saya bidang pengajian pengetahuan Islam. Saya kena tahu banyak. Betul-betul mahir dalam bidang kita tu. Saya bidang apa? Matematik. Saya kena tahu betul matematik. Itu ilmu bidang. Ini semua ilmu. Dalam semua bidang kena ada ilmu. Saya nak menjaga. Berjaga tu satu bidang ilmu. Ilmu menjaga. Jaga apa? Jaga radio. Dia kena pandai tentang radio ni semua, baru boleh menjaga radio. Nak jaga buah. Buah-buahan dia kena mahir tentang buah-buahan. Buah-buah yang segar, buah-buah yang tak segar. Jadi itu semua ilmu bidang. Jadi ilmu sebutnya ilmu umum. Umum. Jadi ilmu yang pertama ilmu Islam tu. Ilmu nak kenal apa yang boleh menjaga, apa yang tak boleh menjaga, apa yang boleh buat semasa menjaga, apa yang tak boleh buat. Itu ilmu Islam. Yang kedua ilmu bidang, kita menjaga apa. Jadi semua ini dia berkait rapat, dia bertaut, berkait, saling berkait lah, saling berkait antara satu sama lain. Kena ada ini, kena ada ini, kena ada ini, kena ada ini. Ada semua inilah baru boleh kita jadi usahawan yang berjaya. Kalau tidak kita tak boleh jadilah. Kita berjaya dapat banyak keuntungan, tapi sebenarnya pahala tak dapat. Sebab apa? Ilmu tetap tak dapat. Jadi Islam ni dia tolong manusia Islam ni, dia tolong untuk kesenangan di dunia dan kesenangan di akhirat. Itulah dia Islam. Okey, kita berhenti rehat seketika Ustaz. Sudah habis nampaknya berkenaan dengan prinsip yang perlu ada bila seseorang itu menjalankan sesuatu perniagaan. Okey, dan selepas ini kita akan bincangkan berkenaan dengan sifat-sifat yang perlu adalah yang perlu ditanam dalam diri seseorang individu itu. Okey, dan kita berhenti rehat seketika, kembali lagi selepas ini.